Selamat sejahtera kepada semua. Selamat kembali ke channel Cikgu Tan. Hari ini Cikgu nak sambung Geografi tingkatan 2, bab 5 pengangkutan di Malaysia. Baiklah, hari ini kita nak sambung 5.4 faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia ada 4. Satu ialah bentuk muka bumi. Yang kedua, kemajuan teknologi. Ketiga, dasar kerajaan. Dan yang keempat, kegiatan ekonomi. Baik, kita lihat bentuk muka bumi dulu. Bentuk muka bumi juga terdapatnya 4, iaitu tanah tinggi, tanah pamah, lembangan sungai dan juga pinggir laut yang mempengaruhi jaringan pengangkutan. Baik, kita lihat tanah tinggi dulu. Okey, ini merupakan tanah tinggi. Pembinaan jaringan pengangkutan di tanah tinggi adalah sukar, iaitu susah dan menelan kos yang tinggi. Mengapa kita nak membina jaringan pengangkutan di tanah tinggi adalah lebih susah? Kerana kita mungkin perlu meratakan cerun itu dan juga kita mesti membina benteng untuk mengelakkannya berlaku tanah runtuh. Jadi ini menyebabkan kerja kita menjadi susah ataupun sukar dan juga dia akan mengambil kos yang tinggi. Maksudnya lebih mahal nak membina jaringan jalan raya ke ataupun jaringan pengangkutan yang lain di tanah tinggi. Baik, manakala jika untuk tanah pamah, kita nak membina jaringan pengangkutan di tanah pamah, senang atau susah pelajar? Senang, betul tak? Jadi, keadaan tanah yang rata sesuai untuk pembinaan jaringan pengangkutan. Jadi, kita boleh mendapati bahawa di tanah pamah terdapatnya lah jalan raya, adanya landasan kereta api, adanya lapangan terbang, banyaknya dibina di tanah pamah jika berbanding dengan tanah tinggi. Seterusnya kita lihat lembangan sungai. Yang ini merupakan apa? Kawasan berpaya. Jika kita nak membina jaringan pengangkutan di kawasan berpaya, dia akan menelan kos yang tinggi. Mengapa? Kerana dia perlu ditambak dulu. Okey, perlu ditambak dan juga dibina jambatan. Maksudnya, contoh inilah tambak. Okey, kita mesti isilah tanah dia. Isi tanah di sini supaya dia jadikan daratan. Barulah kita boleh membina jaringan pengangkutan di sini. Ataupun terpaksalah kita membina jambatan di atasnya. Jadi ini agak susah juga. Okey, manakala di pinggir laut, kita lihat pinggir laut ini adalah kawasan berteluk. Okey, kawasan pinggir pantai yang berteluk ini panggil teluk. Okey, dia sesuai untuk jadikan apa jika teluk? Dia sesuai dijadikan pelabuhan. Mengapa? Kerana keadaannya terlindung. Terlindung daripada pukulan ombak. Jika kawasan yang berteluk macam ni, dia terlindung daripada ombak. Okey, ombaknya tidak kuat ke teluk. Dan juga dia lebih dalam. Jadi senang untuk kapal untuk berlabuh. Okey. Baik, jadi bentuk muka bumi ada 4. Tanah tinggi, susah. Kos yang tinggi. Tanah pamah, senang. Lembangan sungai juga menelan kos yang tinggi. Jika pinggir laut ialah yang berteluk sesuai untuk pelabuhan. Jadi pelajar ingat ini. Baik, seterusnya ialah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi juga akan mempengaruhi jaringan pengangkutan kita. Okey, contohnya pembinaan terowong smart. Ini adalah terowong smart. Terowong ini dia ada 2 fungsi, iaitu
dia boleh berfungsi sebagai saliran air. Iaitu untuk menyelesaikan masalah banjir. Yang atas dia boleh digunakan untuk laluan kenderaan. Ini juga untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jadi jika ingin nak membina terowong ini adalah sangat susah dan juga dia perlukan teknologi yang canggih. Jadi itulah kita kata faktor kemajuan teknologi jugalah yang mempengaruhi jaringan pengangkutan kita. Baik, selain daripada itu, pembinaan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah yang di Pulau Pinang. Wow, cantiknya. Ini merupakan jambatan yang terpanjang di Malaysia. Dia sepanjang 24 km. Ini juga perlukan kemajuan teknologi. Barulah dapat dibina. Okey, kita lihat apa lagi yang perlukan kemajuan teknologi. Iaitu pembinaan Lebuh Raya Timur Barat. Yang 5 ini. Okey, yang 5 ini adalah Lebuh Raya Timur Barat. Dia merentasi tanah tinggi dan sungai. Ini lebuh rayanya. Pelajar kamu boleh lihat di dua belahnya ialah cerun bukit. Jadi maksudnya sebelum lebuh raya ini dibina, sini merupakan tanah tinggi. Jadi apa yang harus kita buat untuk membina lebuh raya di sini? Jadi kita mungkin mesti meratakan cerun. Kita meratakan cerun di sini, barulah dia akan jadi lebuh raya yang sekarang ini. Selain daripada itu, lebuh raya Timur Barat itu dia juga dibina untuk merentasi sungai. Ini lebuh raya Timur Barat. Jadi bukan senangnya nak membina lebuh raya Timur Barat ini. Dia perlukan kemajuan teknologi juga. Okey, yang akhir sekali ialah laluan bawah tanah bagi projek MRT yang menggunakan teknologi tinggi. Baik, kita lihat faktor yang seterusnya ialah dasar kerajaan. Okey, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat ataupun dikenali sebagai SPAD. Okey, ini logonya ialah bertanggungjawab terhadap pengangkutan awam darat. Termasuklah teksi, bas. Okey. Bidang keberhasilan utama negara iaitu NKRA. Yang ni NKRA dia bertujuan ialah untuk menambah baik pengangkutan awam bandar. Dia akan fikirlah macam mana untuk menjadikan pengangkutan awam bandar lebih baik untuk kegunaan pengguna ataupun penduduk. Seterusnya kita lihat East Coast Rail Line, ECRL. Okay, projek ECRL ini kerajaan telah memperuntukkan 55 bilion. Banyaknya, okay? Kerajaan telah memperuntukkan 55 bilion untuk projek ini. Dia menghubungkan Lembah Krang, okay, ke pantai timur semenanjung Malaysia. Okey, seterusnya adalah dasar penswastaan. Dasar penswastaan ialah nak mengurangkan penglibatan kerajaan dalam aktiviti ekonomi. Jadi dia menekankan peranan sektor swasta. Okey, kita cuba lihat apa projek yang di bawah dasar penswastaan, iaitu pembinaan lebuh raya Utara Selatan oleh Pras Berhad. Selain itu, perkhidmatan LRT serta bas ialah diberikan oleh Prasarana Malaysia Berhad untuk meningkatkan kemajuan pengangkutan di Malaysia. Okay, untuk kegiatan ekonomi, jaringan pengangkutan juga dibina di tempat yang terdapat sumber mineral. Contohnya di Ketih dan Bintulu. Kita cuba lihat peta Malaysia. Sini adalah Ketih. Ini adalah Bintulu. Okey. Ketih dan Bintulu ini adalah tempat pengeluar
petroleum. Okay? Jadi mengapa jaringan pengangkutan dibina di sini? Ialah untuk memudahkan kerja penghantaran bahan, hantar, pemprosesan dan pemasaran sumber petroleum ke tempat yang lain. Jadi kegiatan ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ataupun yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dibina di sana. Okay. Jaringan pengangkutan juga dibina di kawasan pertanian. Mengapa nak bina di kawasan pertanian? Juga ialah untuk memudahkan penghantaran dan juga pemasaran hasil pertanian. Jaringan pengangkutan dibina juga di kawasan yang giat dengan kegiatan ekonomi. Contohnya, kegiatan perniagaan, perdagangan, perindustrian, pelombongan. Di sana akan mempunyai jaringan pengangkutan yang padat. Seperti di Lembah Kerang, Georgetown, Ipoh. Pada 5.5, kita lihat kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia. Kepentingan pengangkutan darat. Yang pertama, membawa penumpang dan barangan. Memudahkan mobiliti penumpang. Mobiliti maksudnya pergerakan. Okey, pergerakan penumpang. Contohnya kita nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Jadi biasanya kita guna pengangkutan darat, betul tak? Guna lebuh raya ke, jalan raya ke, atau gunakan landasan kereta api. Jadi inilah dimaksudkan memudahkan mobiliti penumpang. Okay, yang kedua, mempercepat proses mengangkut bahan mentah ke kilang atau pasaran. Seperti yang tadi kita katalah, selepas melombong petroleum, mesti ada jaringan pengangkutan. Biasanya mereka guna darat untuk mengangkutkan barang-barang itu ke kilang untuk diproses ataupun ke pasaran untuk dijual. Contohnya, lebuh raya utara selatan itu lebuh raya yang paling utama di negara kita. Baik, yang kedua, kepentingannya boleh mempertingkatkan darjah ketersampaian. Apa maksud darjah ketersampaian? Pelajar mesti ingat kerana di dalam geografi selalu kamu akan nampak perkataan ini. Darjah ketersampaian, iaitu tahap sesuatu kawasan mudah atau sukar untuk dihubungi ramai. Jika untuk lebih senang untuk faham, maksudnya senang atau susah tempat itu untuk kita sampai. Itu panggil darjah ketersampaian. Jika tempat itu susah untuk sampai, maka darjah ketersampaiannya ialah rendah. Jika tempat itu dia senang untuk sampai, maka darjah ketersampaiannya ialah tinggi. Jadi macam mana kita nak mempertingkatkan darjah ketersampaian? Ialah kita mesti ada jaringan pengangkutan. Jika ada jaringan pengangkutan yang maju, kita senang untuk sampai ke sesuatu tempat. Dan dia dapat menghubungkan kawasan pedalaman. Jika tidak, susahnya kita nak masuk ke kawasan pedalaman. Okay, contohnya, Greek Perak dan Jelly Kelantan. Dia dapat dihubungkan melalui lebuh raya Timur Barat. Kita cuba lihat peta ya. Kamu baru tahu di mana dua tempat ini. Kamu lihat nombor 4 itu. Cikgu besarkan sikit ya. Okey. Yang ini adalah Greek. Okey. Dan sini adalah Jelly. Kamu lihat. Dua tempat itu berada di kawasan pedalaman. Betul tak? Kamu lihat semua ini ialah apa? Tanah tinggi tau. Adanya hutan di sini, bukit di sini, gunung di sini. Jadi agak susah jika tanpa jaringan pengangkutan atau tanpanya lebuh raya Timur Barat. Jadi dengan adanya lebuh raya tersebut, kita dapat menghubungkanlah dua tempat ini. Baik, kepentingan seterusnya ialah pembangunan wilayah koridor ekonomi. Okay, di dalam Malaysia terdapatnya 5 wilayah koridor ekonomi. Dan
dengan wilayah koridor ekonomi itu, dia dapat menarik pelabur asing dan juga memberi tumpuan kepada pelabur tempatan. Contohnya, wilayah ekonomi Pantai Timur. Okey, yang ini ECER dan juga Sarawak Corridor of Renewable Energy SCORE dan Sabah Development Corridor iaitu SDC. Okey, sebenarnya ada lagi dua iaitu Koridor Utara dan juga Iskandar Malaysia. Jadi kita mesti adanya pengangkutan darat yang maju barulah dapat membangunkan wilayah koridor ekonomi negara kita. Baik, seterusnya adalah membangunkan bandar satelit. Apa itu bandar satelit? Apa maksudnya? Bandar satelit bermaksud bandar yang bergantung pada industri tempatan, tetapi ada berkaitan ekonomi dan struktur jaringan perhubungan dan pentadbiran dengan sesebuah bandaraya yang berhampiran. Contohnya, ini adalah bandaraya atau bandar utama. Jadi, bandar satelit adalah bandar yang di pinggir dia. Okey, boleh dikatakan pinggir bandar dia. Okey, dia bergantung pada industri ini. Di antara dua bandar ini, dia ada berkaitan ekonomi dan juga ada struktur jaringan perhubungan dan pentadbiran di antara dua bandar ini. Okey, contohnya cikgu tunjukkan. Ini ialah Kuala Lumpur. Kuala Lumpur dia adalah bandar induk. Okey, dan di tepi Kuala Lumpur dia ada banyak bandar satelit. Contohnya adanya Petaling Jaya, ada Kota Damansara, Bandar Seri Damansara, Taman Tun Dr. Ismail, Sentul. Ini semua merupakan bandar satelit kepada Kuala Lumpur. Kerana jika tidak, Kuala Lumpur itu dia terlalu padat. Terlalu ramai orang di sini. Dan kegiatan ekonominya pun begitu maju di sini. Jadi dia juga perlu bergantung kepada bandar satelit ini untuk memberikan sokongan. Jadi bandar satelit ini dia menyokong bandaraya berhampiran. Jadi bandar satelit dia menyokong Kuala Lumpur. Okay? Dia sesuai dijadikan kawasan kediaman. Cikgu tadi kata kerana Kuala Lumpur terlalu padat kan dan juga rumah di sini sangat mahal. Jadi menyebabkan ada orang mungkin dia akan tinggal di bandar satelit atau membeli rumah di bandar satelit Kuala Lumpur. Okey. Dan juga bandar satelit ini sesuai dijadikan kawasan perindustrian juga. Ada yang juga membinakan kawasan perindustrian di sini. Janganlah semua tertumpu di Kuala Lumpur sahaja. Okey. Inilah maksud bandar satelit. Baik, bandar satelit itu biasanya dia dihubungkan dengan bandar utama melalui bas, LRT dan komuter. Jika kita lihat di sini, sini ialah Kuala Lumpur kan. Jadi kamu lihatlah di sini ada banyak kan. Ada ERL, LRT, KTM, ada banyak, ada stesen bas untuk menghubungkan dengan Kuala Lumpur. Okey, menghubungkan Kuala Lumpur dengan juga bandar satelitnya. Okey, jadi bandar satelit biasalah dia ada kan hubungan jaringan pengangkutan dengan bandar utamanya. Jadi jaringan pengangkutan sangat penting untuk membangunkan bandar satelit. Baik, seterusnya adalah meningkatkan sektor perniagaan pengangkutan darat ni. Okey, contohnya perkhidmatan kereta api kargo oleh Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB ni, dia dapat meningkatkan urusan perniagaan dan perdagangan. Jadi ada apa barang yang mereka nak hantar, mereka biasa guna kereta api kargo. Ini ya untuk menghantar barang. Okey. Dan perkhidmatan train kontainer, train kargo konvensional dan juga land bridge. Ini yang menghubungkan pelabuhan di Semenanjung Malaysia dengan pelabuhan di Thailand. Land bridge tu dia adalah perkhidmatan yang ditawarkan oleh KTM Cargo. Dia boleh membawa barangan berentasilah dua sempadan iaitu antara Malaysia dengan Thailand.
Jadi pengangkutan darat itu sangat penting untuk sektor perniagaan. Okay. Pengangkutan darat dia juga dapat membangunkan kawasan sekitarnya. Dengan membinanya jaringan pengangkutan di sesuatu tempat, dia akan dapat membinakan ataupun membantu pembinaan pertempatan baharu di sana. Okay, dan memajukan kegiatan ekonomi di sana juga. Contohnya pembangunan bandar baru nilai. Mengapa bandar baru nilai ini diwujudkan ialah akibat daripada pembangunan lebuh raya antara Kuala Lumpur dengan Seremban. Baik, sekarang kita lihat kepentingan pengangkutan udara. Dia dapat menggalakkan integrasi nasional, iaitu merapatkan masyarakat antara negeri ataupun antara wilayah. Okey, bagi membentukkan satu bangsa Malaysia. Contohnya dia dapat menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Dengan kapal terbang, kita boleh dari Semenanjung Malaysia pergi ke Sabah, Sarawak. Okey, dia juga dapat meningkatkan darjah ketersampaian. Tadi cikgu sudah ajar kamu kan darjah ketersampaian. Iaitu maksudnya kita lebih senang untuk sampai ke sesuatu tempat kerana dia kata meningkatkan. Contohnya melalui kapal terbang kita boleh membawa penumpang, boleh mengangkut barangan dan juga boleh menggalakkan pelancongan. Okey, selain daripada itu kita dapat menghubungkan kawasan pedalaman. Contoh yang di Sarawak ini dengan bandar, dengan kapal terbang lah. Walaupun lapangan terbang di sana kecil, tetapi mereka gunalah kapal terbang kecil ni dapat menghubungi dengan kawasan pedalaman. Okey, kadang-kadang kerana jalan raya ataupun jalan darat di sini kurang maju lagi. Jadi dengan menggunakan kapal terbang, kita boleh menjimatkan masa perjalanan. Baiklah pelajar, sekarang kita lihat kepentingan pengangkutan air. Baik, pengangkutan air ni dia dapat mengangkut barang pukal. Barang pukal maksudnya barang yang banyak dan juga besar dan juga penumpang dari kawasan pedalaman ke bandar. Terutamanya di Sabah dan Sarawak. Kerana Sabah Sarawak masih terdapat banyak kawasan pedalaman yang tidak dapat dihubungi dengan jalan darat. Jadi mereka terpaksalah guna jalan air ataupun pengangkutan air. Terutamanya kamu lihat di Sungai Rajang di Sarawak dan Sungai Kinabatangan yang di Sabah. Ini ialah Sungai Rajang. Nampak tak pelajar? Ataupun cikgu lukiskan bagi kamu lihat. Ini dia Sungai Rajang. Okey, Sungai Rajang merupakan sungai yang terpanjang di Malaysia. Okey. Dan juga Sungai Kinabatangan di Sabah. Ini adalah sungai yang kedua panjang di Malaysia. Jadi pengangkutan air sangat penting di sungai-sungai ini. Baik, kepentingan yang lain ialah membawa penumpang dan barangan. Dia boleh membawa pelancong ke destinasi pelancongan. Contohnya, Sungai Tembeling yang di Pahang digunakan untuk membawa pelancong ke Taman Negara Kuala Tahan yang di Pahang. Mereka menggunakan sungai. Pengangkutan air juga boleh digunakan untuk membawa barangan. Contohnya, perkhidmatan feri Labuan Menumbuk yang di Sabah. Okey. Dan perkhidmatan bot seperti ke Pulau Tioman dan Pulau Langkawi. Jika pelajar nak melancong ke sana, kita akan gunakan perkhidmatan bot ataupun perkhidmatan feri. Baik, akhir sekali adalah mengendalikan urusan perdagangan. Pengurusan perdagangan import dan ekspor dengan negara yang luar. Contohnya pelabuhan Krang, pelabuhan kontainer Teluk Sepanggar dan pelabuhan Kuching. Kita gunakan untuk menguruskan perdagangan import dan ekspor. Terutamanya ialah barangan yang besar. Okey, besar dan juga bilangan yang banyak. Mengapa? Kerana kos pengangkutannya lebih murah.
serta penyediaan ruang kargo yang luas untuk mengangkut barangan pukal. Baik, 5.6 kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Apakah kepentingan pengangkutan awam? Dia dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Penggunaan sistem pengangkutan awam bersepadu dapat mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya. Jika tidak, kamu lihat penuh dengan kenderaan di jalan raya. Jadi kita digalakkan menggunakan pengangkutan awam. Okey, yang kedua, dia boleh digunakan untuk memajukan industri pelancongan. Contohnya perkhidmatan taksi, bas, rel bersepadu, dia boleh memudahkan pergerakan pelancong dalam negara. Pelancong jika nak pergi ke mana-mana antara negeri-negeri dalam negara kita, dia boleh gunalah perkhidmatan ini. Baik, yang ketiga, mengurangkan kos. Penggunaan kenderaan awam dia adalah lebih murah berbanding dengan penggunaan kenderaan persendirian. Jika kenderaan persendirian nak beli mahal, harga petrol juga tinggi. Jadi jika kita guna pengangkutan awam, dia lebih murah. Baik, yang keempat, mewujudkan peluang pekerjaan. Perkhidmatan taksi, bas, rel bersepadu, dia menawarkan pelbagai peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Yang kelima, mengurangkan pencemaran udara. Contoh, jika kita menggunakan pengangkutan awam seperti rel bersepadu ini, dia dapat mengurangkan pembebasan asap kenderaan seperti yang dilepaskan oleh kereta. Mengapa? Kerana rel bersepadu ini dia gunakan tenaga elektrik yang tidak keluarkan asap. Jadi kita kata dia dapat mengurangkan pencemaran udara. Akhir sekali, mempertingkatkan darjah ketersampaian. Lagi nampak perkataan ini. Sudah 3 kali kan? Jadi pengangkutan awam memudahkan kita sampai ke destinasi yang dituju dengan cepat dan mudah. Terutamanya jika kita gunakan pengangkutan udara ataupun pengangkutan rel bersepadu ini. Okey? Sangat cepat kita sudah boleh sampai ke tempat kita. 5.7 Amalan pengangkutan lestari. Apakah maksud lestari? Lestari maksudnya ialah tidak berubah-ubah, kekal ataupun tetap. Jadi amalan pengangkutan lestari maksudnya amalan pengangkutan yang boleh kekal lama ataupun yang mesra alam, yang tidak mengganggu semula jadi. Okey, kita lihat apakah amalannya. Yang pertama, kita boleh gunakan kereta elektrik dan hybrid. Apakah kebaikannya penggunaan kereta elektrik? Dia dapat mengurangkan pembebasan gas karbon monoksida. Kita cuba lihat, jika kita gunakan kereta elektrik, dia boleh kurangkan pembebasan gas. Okey. Dia juga boleh menjimatkan penggunaan bahan api petroleum. Kerana petroleum ini merupakan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Maksudnya sekiranya petroleum ini sudah habis, dia tidak boleh diganti lagi. Jadi kita harus jimat gunakan tenaga ini. Yang kedua, kita boleh berkongsi kereta. Sekiranya kita nak pergi ke destinasi yang sama, kita boleh berkongsi kereta dengan kawan-kawan ataupun dengan jiran kita. Dia dapat mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya. Okey? Kamu cuba lihat sini, banyak kenderaan, banyak kereta kan? Katakan di sini, di dalam kereta ini ada 5 orang. Tengok sekarang mereka kongsi 1 kereta sahaja.
Jika setiap orang mereka nak guna kenderaan sendiri, sudah ada 5 buah kereta di atas jalan raya. Berkongsi kereta juga dapat mengurangkan pembebasan gas karbon monoksida ke udara juga kerana bilangan kenderaan berkurang. Jadi gas yang dilepaskan juga berkurang. Yang ketiga, penggunaan pengangkutan awam. Amalan pengangkutan lestari ialah kita banyak gunakan pengangkutan awam. Dia dapat mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas dan juga pengangkutan awam percuma juga diberikan oleh kerajaan. Contohnya perkhidmatan bas bandar Go KL dan juga bas Muafakat Johor. Ini adalah pengangkutan awam percuma yang diberikan oleh kerajaan. Baik, kepentingan sistem pengangkutan yang lestari. Okey, mengapa kita nak menggunakan pengangkutan lestari? Kerana yang pertama, dia boleh mengurangkan kos bahan api. Okey, dengan menggunakan contohnya kereta elektrik ataupun kita menggunakan kereta solar. Jadi kita boleh kurangkan guna petroleum. Okey, yang kedua, mengelakkan kesesakan lalu lintas jika kita menggunakan pengangkutan rel. Baik, yang ketiga, mengurangkan pelepasan bahan pencemar ke udara. Ini sama juga. Jika kita menggunakan pengangkutan rel, maka dia ialah menggunakan elektrik. Jadi dia tidak mengeluarkan asap ke udara. Yang keempat, meningkatkan keselamatan pengangkutan awam. Sekiranya kita gunakan pengangkutan rel ini, dia adalah lebih selamat daripada kita menggunakan bas ke, teksi ke ataupun guna kereta sendiri. Yang kelima, mengurangkan hakisan. Sekiranya kita menggunakan pengangkutan awam ataupun berkongsi kereta, maka dia akan mengurangkan bilangan kenderaan. Jadi kerajaan tidak perlulah meneroka banyak hutan ataupun terun bukit untuk membina lebuh raya dan jalan raya. Jadi ini boleh mengurangkan hakisan dan juga boleh meminimumkan kemusnahan flora dan fauna. Baiklah pelajar, jadi kita sudah habis belajar bab 5. Sekarang cikgu sudah sediakan kuis-kuisi di description video. Cikgu berharap pelajar boleh cuba menjawab. Dan terima kasih kerana menonton video geografi cikgu. Jangan lupa sokong dengan subscribe channel cikgu. Baiklah, kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye semua.